Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkirah Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa'i fi umurid diniyah, dengan terjemuhan fiqh wanita, sehinggalah perkataan dia sekat mana ada tanda kau duk mengaji bawah sekali beriman dengan hari kiamat. Dia kata bawah tajuk iman dengan hari kiamat. Maksud kita beriman dengan hari kiamat ni, kita percaya yang mana bumi dan seisi dia dan seluruh makhluk satu hari ni akan hancur. Satu hari ni akan hancur, akan binasa. Maka hari kehancuran bagi makhluk itu dipanggil hari kiamat. Dia ni akan berlaku tapi tak tahu bila. Maka kita sebut minggu lepas tanda-tanda hari kiamat deh. Tanda-tanda hari kiamat. Maka Tuhan ni sebelum nak beracur ke kita dan seluruh dunia dan isi dia ni, Tuhan beri tanda-tanda dia. Nak ada tanda takut terkejut nyawa alasan dengan Tuhan we beracur hamba baru duk menanuk dak buat berapa dia tak ada bersedia. Maka Tuhan beri tanda-tanda supaya manusia tak boleh beri alasan kata saya tak bersedia nak hadapi kiamat. Maka tanda-tanda ni bagi orang mukmin, tak mari tanda ni pun dia sudah bersedia dah buat dah hak Tuhan suruh. Tuhan suruh mari ngaji fardu ain, dia mari ngaji fardu ain. Tuhan suruh tutup aurat, dia tutup aurat dah. Mana dia bersedia dah lah. Mana kalau hak jenis lipat ni, jenis kubal lagu ni tak tutup aurat, tak mengaji fardu ain ni, maka Tuhan beri peluang lagi kepada dia untuk dia beki diri dia sebelum bertemu dengan Allah. Tuhan beri tanda-tanda dulu hari kiamat. Sebelum hancur langit dan bumi dan seisi dia ni, maka Tuhan beri tanda. Tanda hak besar kita sebut dah minggu lepas 4 ni hak tanda besar lah. Pertama hak dekat sekali ni Imam Mahdi akan muncul. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia akan muncul dan orang akan tahu belaka lagu mana tanda-tanda disebut. Tetapi apabila dia muncul, semua orang kata dia Imam Mahdi. Tak ada berselisih orang. Imam Mahdi paling dekat. Lepas pada Imam Mahdi turunlah Dajjal. Apabila Dajjal ni tak boleh diperangi, tak boleh berlawan, Imam Mahdi kalah lawan Dajjal ni, maka turunlah hak boleh bunuh Dajjal, Nabi Allah Isa alaihi salam. Apabila turun Nabi Isa bunuh Dajjal, tinggal dua orang, Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Lepas pada tu turunlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj jawab Ma'juj. Ya'juj Ma'juj turun ni, sudah dua-dua tak boleh lawan pula Ya'juj Ma'juj kerana terlalu ramah. Maka munajat dengan Tuhan, hancur ke Ya'juj Ma'juj, hancur sungguh. Lepas pada itulah bumi diperintah oleh Nabi Isa alaihi salam. Seorang nabi memerintah dunia pada masa tu Nabi Isa merintah dunia. Tak ada dah PBB, tak ada. Amerika tak ada dah kuasai, tak ada. Semua Nabi Isa berlaku. Pada masa itulah orang baru rasa nikmat hidup di bawah seorang nabi. Adil sungguh, puas hati sungguh. Maka negara jadi berkat berlaku. Satu makan ni, satu buah. Dalam kita kata buah apple boleh makan sekeluarga. Sebutir buah apple sekeluarga boleh makan. Berkat tak berkat jadi besar buah apple.
Bumi jadi subuh, hujan pun tepak jadi comel, orang jadi tak baloh. Oh, apa? Sebab pemimpin dia pada masa tu Nabi Isa alaihi salam. Buah delima boleh makan sekapung. Buah delima sebutir sekapung boleh makan. Besar tak tahu sama mana tak tahu. Kalau di Mesir, siapa dia biasa pergi ke Mesir, buah apple dia kalau kita makan tutup muka. Satu apple dia. Bukan buah ni. Oh, dia mau makan buah. Bukan buah tu. Tu buah apple. Besar ni buah apple dia. Besar tak besar. Kubis dia besar ni, kubis. Sama meja. Oh, pakai beli sebutir. Oh, tu pun pakai ringgit. Kalau mak cik tua-tua pakai ringgit. Amba tak boleh nak akad dah. Sepak ke bawah sendiri. Baru kubis baru. Mesir ni suhu dengan negara pertanian. Berkat Sungai Nil ni, Sungai Nil ni di antara sungai paling berkat di mata muka dunia. Ketika Malam Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok empat sungai. Dua sungai duduk dalam syurga, dua sungai masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Dua sungai duduk atas muka dunia. Sungai dalam syurga, Sungai Salsabila dengan tasnim tak ada. Nama tasnim. Nama. Sungai gitulah. Terus sungai dalam syurga. Sungai di dalam dunia pula ada kata sungai ni bersambung dengan dalam syurga. Sambung iaitu Sungai Nil dan Sungai Furat. Sungai Nil di Mesir, Sungai Furat di Iraq. Di Iraq. Sungai ni masyhur lah berkat dia. Maka Sungai Nil ni sepanjang Mesir ni ada Sungai Nil Allah negara subur tak erti nak royak lah. Buah-buah dia subhanallah subur. Tu Mesir. Kalau Yaman pula tak ada benda subur, panah ketok tak ada gapo dia. Semua buah-buah gapo-gapo import belaka, barang mahal. Tu tanda-tanda hari kiamat. Maka wajib lagi kita percaya lepas pada berlaku kiamat gapo dia tak ni tanda. Maka berlakulah kiamat. Kiamat ni banyak ulama meriwayatkan cerita mengenai kiamat. Apabila berlaku semua tanda-tanda lagu tu, maka hamba sebut minggu lepas matahari tak naik jadi fenomena gelap. Sudah tak naik matahari. Geger masuk dalam TV di Amerika apa tak naik matahari, semua tak naik, jadi fenomena gelap. Orang mukmin, orang yang tahu cerita mula ketar dah, kakak-kakak ketar dah. Sudah nak tak naik matahari. Gelap gelemak, sehari gelap gelemak. Esok sehari gelap pula, lusa baru naik matahari. Soko naik matahari. Kita kau tu tak nak, tak ada. Nyo naik kau ni pula. Sudah bertepik orang. Teringat selalu cerita. Maka hak tak tutup aurat berungga ambo yak cerita ni. Gi tutup aurat selalu teringat. Ambil lasi-lasi orang kau apa dia gi tutup orang selalu. Orang hok minum arak pakai pekung selalu. Orang hok zina pakai berhenti selalu, pakai klik rumah, pakai rumah tobat belaka penuh surau penuh masjid-masjid. Kalau orang duk tengah mengajar, sekala ramai ni penuh pulak mari. Berungga daripada kedai berungga mari pada kedai ni mari penuh majlis-majlis ilmu pula. Maka apabila lagu tu matahari naik kau tu, tobat belaka. Tobat pula esok ke naik macam biasa. Naik macam biasa tu. Tapi orang tobat tu tetap semaya. Pas lama kelama jadi jahat semula. Jadi jahat semula. Lepas tu marilah seekor binatang yang keluar dalam riwayat banyak bentuk binatang ni. Ada kata muka dia, kepala dia serupa kepala lembu. Linga dia serupa linga gajah. Tekuk dia serupa tekuk buruta. Tubuh dia serupa tubuh singa. Kaki dia serupa kaki unta. Lagu tu dia jadi capur gitu. Maka tobeklah sejenis binatang. Tak tahu nak kata spesies gapo bewok ke gapo dia, tak tahu. Binatang tu besarlah. Binatang tu besar. Sekira-kira lagu mana? Dia tobek tu, awal dekat nak sentuh kepala dia. Maka dia akan hambak manusia. Sodah kecil pala-pala kawan tu lari. Nya hambak di binatang tu. Maka binatang tu akan hambak sore-sore yang hambak. Di tangan dia ada tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dia pergi ke orang mukmin, dia kalau kita kata-kata atas dahi, tulis mukmin selekat. Orang kafir pula dia kata dengan tongkat dia, pergi hambak pop tulis kafir di situ. Pada masa tu ada riwayat kata benda ni sebelum matahari naik kau ni.
Kali kedua okay? 2 kali kita yak dah. Matahari naik kalau sebelah naik ni, sebelah jatuh ni 2 kali. Kali pertama manusia taubat dah, tapi lepas tu jadi jahat semula. Dia kali kedua tak ada. Tak ada apalah. Nama hak tu memang betul-betul untuk kiamat. Maka lepas pada cok, hak ni mukmin, hak ni kafir, maka manusia orang tak panggil nama, dia panggil orang mukmin. Hei mukmin. Kafir, orang panggil lagu tu dah. Maka pada masa tu orang mukmin tahulah siapa dia mukmin, siapa dia kafir. Tak ada istilah munafik, tak ada dah. Jelas dah hak ni mukmin, hak ni kafir. Maka sebelum daripada berlaku kiamat, mari satu angin kita ayat dah akan membunuh semua orang mukmin. Angin tu mari, ada riwayat kata angin itu kiasa kepada penyakit, ada riwayat kata penyakit, ada riwayat kata suhu dalam hadisnya sejenis angin. Angin mari sejuk lah lagu tu. Yang mari ke sebelah bawah lengan ni, suruh rebah ping pasal tiba-tiba orang mukmin. Hak tulis kata mukmin semua mati belaka. Mana kalau tinggal lah hak tinggal perkataan kafir di atas dahi. Pada masa itulah Tuhan perintah kepada bumi untuk hancur. Maka berlaku mana mula-mula pecah bom langit dulu. Langit ni 500 tahun pecah. Kita kalau pekor batu kena dicumi ni bunyi bising dah dah. Bunyi klepang bising dah. Bayar ke benda yang setebal 500 tahun perjalanan. Langit ni tebal 500 tahun. Dia pecah bunyi ke mana? Belum bunyi. Pop ay. Nyo latoh, nyo ukah atas belakang kawan ni, nyo sepak kursi-kursi. Hak tu baru belu pecah baru. Kalau langit pecah lagu mana? Pecah ni telinga dengar. Kelekong bunyi tak tahu lagu mana. Pada masa tu apabila dia pecah, dia jadi cahaya. Tu macam perangat dia. Cahaya ni dia titik ni. Titik ni langit. Titik supaya baru api lagu tu. Oh enggak, orang atas bumi ni. Orang mukmin tak ada dah masa tu. Kita ayat dah. Hari kiamat ni azab. Hari kiamat ni azab. Sebab tu orang mukmin kena mati dulu. Tak layak dia kena lagu tu. Maka tinggal orang kafir saja titik. Tak. Ada riwayat mula-mula sebelum berlaku kiamat akan berlaku banjir besar. Banjir besar. Kita sebut dah dulu, cerita-cerita dulu kata iceberg lah ni di kutub tu. Lah ni apabila atmosfera kita ni hok pelindung daripada cahaya matahari direct masuk ke bumi ni, cari dah lah ni. Sebab asap lah, sebab gapo macam-macam. Cari dulu sebesar negara Brazil dah. Lah ni tak tahulah besar setahu mana. Maka apabila cahaya matahari direct masuk ke bumi, maka cahaya tu panas sangat masuk. Maka iceberg lah ni mula mencair. Kajian sains kata kalau iceberg tu cair, maka dia akan menenggelam ke seluruh Eropah akan tenggelam setinggi 14 tingkat. Bangunan 14 tingkat. Seluruh Eropah akan tenggelam setinggi bangunan 14 tingkat. Iceberg tu kalau cair. Nama. Lah ni Amerika tak akan mikir lagu mana nak buat. Tak sini cair. Cakap nak buat freezer. Besar mana freezer sangat. Iceberg besar-besar tu. Hak dulu sebelah. Dia cair sudah. Dia cair tenggelam lah Eropah seluruhnya ni. Seluruh Eropah setinggi 14 tingkat bangunan. 14 tingkat bangunan. Pada hari kiamat juga tu hewat lagu tu kata. Sebelum itu ya banjir. Banjir tak tahu nak lari ke mana. Sudah. Orang mukmin mati belaka dah. Orang mari ngaji kuliah mati belaka dah pak kita. Nama tinggal tunggu. Ni sesek kuliah muslimat mati jojuk belaka. Nama jojuk belaka nama sengih duduk depan mati duduk depan. Nama lagu tu. Jadi orang kafir saja tinggal pada masa tu. Maka apabila pelangit pecah apa titik apa semua macam-macam tak yakat lari. Tengah duk lari kocok pula bumi. Gagal tak tahu. Sopo bola, sopo gini hoi kocok gini. Bukan sikit-sikit. Di gunung berapi di tangga dah gempa bumi tu sikit ya. Gagak rotuh dah bangunnya. Ni hoi kocok lagu ni. Tak tahu lagu mana sopo naik bah. Duduk atas bumi ni siapa naik bah. Tak tahu kocok kena. Betapa pecah bumi ni. Tobek pula macam-macam. Tobek habis isi. Dunia pada masa tu akan waktu tobek semua isi-isi dia. Mah perak habis tobek habis. Minyak apa waktu tobek habis kakak. Pakat lari situ baru naik rotuh berapa dia semua. Maka apa duk tengah duk kocok-kocok lagu tu. Ada riwayat kata sebelum berlaku lagu tu Allah Ta'ala perintah kepada Israfil. Tugas dia meniup sangkakala. Tu ya tugas dia. Dalam sebanyak-banyak tugas dia tugas dia.
Dua kali dia tiup. Pertama tiupan nak menghancurkan. Tiup bunyi pong tu start lalu gedem. Hak ni pecah, hak ni pecah. Habis malaikat atas langit pun gagal kepala. Ungga apa yang jatuh tak tahu kat mana. Malaikat pun mati juga. Nah, kecuali beberapa malaikat besar sahaja yang tidak mati. Nabi kata wa iza nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ard. Apabila ditiuplah sangkakala maka selok kera habis orang di atas bumi dan atas langit. Oh, malaikat pun mati juga, malaikat mati juga. Semua mati berlaku hancur lebur. Ada riwayat kata kiamat ini berlaku dalam 1 saat saja. Semua ni hancur lebur ke apa dia apa semua dalam 1 saat. Klik. Tu ya. Cuma orang dalam tu terasalah. Cuma berlaku dalam 1 saat. Sebab tu dipanggil yaumus saah. Hari kebangkitan. Hari saat ya. Sebab kiamat ni berlaku saat ya. Pom siuk tu, pom hancur tu. Gerak kau ni unggah tu dalam masa saat ya. Tuhan boleh buat. Benda tu banyak besar berlaku. Tapi dah berlaku dalam masa 1 saat sahaja. Apabila hancur lebur jadi pasir, pasir pun hancur jadi debu, debu pun hancur jadi tak ada. Habis tak ada. Maka apabila hancur lebur semua berlaku, roh-roh saat ni apabila malaikat Israfil siup pong, roh-roh semua berunggang masuk dalam ni, dalam apa dia sunnah dia, trompet dia ni masuk. Maka mati semua manusia, mati habis semua. Ngak Israfil pun mati. Hojo siup pun mati juga. No. Lepas pada tu Tuhan pun panggil hok malaikat hok ada Jibril. Malaikat maut, malaikat maut kijai cabut nyawa, dia tak mati lagi dia. Maka panggillah 2-3 orang malaikat. Tuhan tanya, adalah benda-benda yang diistisna lagi daripada hancur seperti arah Tuhan, tak hancur. Syurga tak hancur, neraka tak hancur. Ruh-ruh nabi-nabi tak hancur. Ujung sulbi ni panggil ajbuz zanab. Nah, ujung sulbi kita ni ke halus, tulis halus macam debu lagu tu duk pelaga di hujung sulbi ni tak hancur juga. Ya ada 10 perkara yang diistisnakan daripada kecualikan daripada hancur pada hari kiamat. Maka Tuhan pun tanya tanya kepada malaikat maut. Malaikat maut dia ke kerja cabut nyawa. Siapa dia lagi hidup? Saja Tuhan nak tanya ni. Tuhan tahu dah saja nak buang dengan malaikat maut. Malaikat maut kata habis belaka dah. Ambo cabut habis dah kata. Tengok dia cabut. Berjuta manusia pada masa tu dalam masa 1 saat. Malaikat maut buat kerja apabila mati belaka maka Tuhan tanya, ada siapa dia lagi hidup? Katanya malaikat maut, ambo hidup. Jibril ada lagi. Patumu ya Allah ya Tuhanku. Katanya Allah Taala kepada malaikat maut, okey. Dia ambil nyawa Jibril. Beres. Gi dia. Gi ajak Jibril Jibril pun mari. Amo nak cabut nyawa dewa ni. Jibril pergi pada satu tempat jauh ya. Malaikat maut pun cabut nyawa Jibril. Maka dalam kitab riwayat kata jatuhlah Jibril seperti sebiji gunung yang besar, bersembah, gedem. Jatuh Jibril. Mati dalam Jibril. Malaikat Nabi Allah Taala pula panggil malaikat maut. Siapa dia ada lagi malaikat maut? Allah. Tak ada dah mu dengan hamba yang hina ni ya Allah ya Tuhanku. Katanya Allah Taala, cabut nyawamu sendiri pula. Hamba lah sekali. Demo lah sekali. Kalau demo awal-awal siapa dia nak cabut nyawa? Demo lah sekali. Buat apa tanya lagu tu? Gilah dia. Dia pergi unggah. Jauh pada orang. Unggah-unggah dia cabut nyawa dia sendiri. Dia bertepik dia. Baru tahu sakit lagu ni cabut nyawa yo. Hamba ingat sikit-sikit sakitnya. Dia paling rasa sekali sakit. Malaikat maut ataupun Israel ni dia paling rasa sekali sakit kematian ni. Maka cabutlah nyawa dia, bertepik dia. Kalulah manusia ada yang hidup pada masa tu. Dengar tepik malaikat maut tu mati. Dengar suara, ada orang ke? Dengar orang tepik. Bukan kata dengar orang. Bangun pukul 3 malam nak kecing. Kabar-kabar dengar atas tandas ke rumah kita. Orang tak suka. Pesel buih helio. Tu baru dengar atu raya tak derah lah mana lagi.
Peser lagu mana dengar suara Israel ketika cabut nyawanya tepik mati orang kalau dengar suara tu saja menakutkan lagu mana mati. Maka jatuhlah Israel. Maka Tuhan pun tanya, siapa dia lagi hidup pada hari ni? Senyap, tak ada kata apa. Maka Tuhan kata dalam Quran kata limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Tuhan tepik limanil mulkul yaum. Siapa dia ada kuasa pada hari ni? Tuhan jawab. Siapa dia ada kuasa pada hari ni? Senyap tak jawab seorang habuk. Hok debel-debel Amerika ke orang betul lawan Tuhan. Tuhan tanya limanil mulkul yaum. Siapa dia kuasa pada hari ni? Senyap tak kata lagu mana. Ada ulama kata 1000 tahun masuk. Pada masa tu senyap belaka. Maka Tuhan sendiri jawab, lillahil wahidil qahar. Kerajaan dan kuasa milik aku seorang yang perkasa pada hari ini. Tuhan tanya 3 kali, Tuhan jawab juga diri dia sendiri. Siapa dia kuasa pada hari ini? Hak debel-debel meta-meta lawan Allah Ta'ala. Siapa dia berkuasa pada hari ini? Hak tak dengar kata. Kita hak paling debel sekalinya. Manusia paling debel sekalinya. Kambing tak debel lah mana. Kambing tak ada. Muka tak ada. Tak dengar kata Tuhan apa dia. Dia kijak dia ya. Tak pakai seluar tak apa dia. Kalau Tuhan suruh pakai seluar kali pakai seluar dia. Ni agak Tuhan tak suruh. Tak pakai seluar lah ya. Maka kita manusia ni hak paling debel sekali lawan Allah Ta'ala. Maka Tuhan tanya tak jawab seorang hambuk. Orang raja-raja, kuasa-kuasa senyap mati belaka jadi debu jadi berapa dia. Maka tunggu 1000 tahun break dah. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik Tuhan yang tunggal lagi perkasa. Lepas pada 1000 tahun maka Tuhan pun cipta satu pada dipanggil pada mahsyar. Bukan bumi lah. Pada mahsyar. Bumi ni bulat ni. Lah ni duk kilah. Bulat aku lepel macam-macam. Lah ni bumi bulat. Maka Tuhan akan buat satu bumi lepel lagu ni. Straight. Dalam ayat Quran kata sijilil kutub, seperti kita membuka helaya kitab gini. Panjang. Skeping bumi dipanggil bumi mahsyar. Maka bumi mahsyar ni luah tak erti nak royak lah. Straight, tak ada tenggelam, tak ada timbul, straight macam padai lagu tu. Tak ada pokok kayu, tak ada apa dia, kosong. Tak ada rupuk, tak ada apa dia, bumi semata-mata. Lepas pada tu, maka Tuhan cipta ni ajbuzanak ni, hujung sulbi ni. Hujung sulbi ni. Hujung sulbi kan kat acu, letak atas tu. Maka Tuhan waktu turun sejenis hujan dipanggil hujan kehidupan dipanggil. Apabila hujan kehidupan tu, ya maka dia sirai makhluk ni, maka tumbuhlah makhluk ini seperti biji kaca. Tumbuh. Khako dia tumbuh. Tak hidup, cuma khako dia tu timbul. Bertindak tak tahu dah. Maka Allah Ta'ala pun menghidupkan Israfil ni Israfil tu ya ada lah. Maka Tuhan kata Israfil, siuk sekali lagi. Israfil pun pegang. Pong kijak dia. Bukan bunyi pong lagu tu lah. Tu jenis lori lagu tu. Ikutlah bunyi lagu mana. Pong kopek kau gitu pong kau kan mau. Tobek tu roh duk dalam trompet dia gunggar. Pergi cari tubuh. Cik masuk. Dalam masa 1 detik saja masuk. Tak tukar nak mungkin masuk. Apa suruh longgar? Hampa dulu guru. Hok mana ni kakak besar ketemu tak tukar. Ataupun masuk suruh ketak. Apa jadi ketak ketemu dia tubuh sehat masuk dalam hok halu. Tak tukar. Dalam berjuta berbilion roh tu masuk dalam masuk 1 saat saja. Apabila masuk maka duduk cacai belakang, bangun cacai belakang. Tunggu. Bangun pula dalam keadaan tak pakai baju, tak pakai seluar, tak jawi lagi. Tua besar dah, tua dah. Umur 30 dah. Lahir tu. Besar lagu tu belakang dah. Maka apabila Rasulullah ayat lagu tu kepada Sayyidina Aisyah dengar tutup muka. Allah malunya saya ya Rasulullah. Saya Allah segannya cakap hamba tu lagu tu tak pakai baju lagu tu.
Berat kata. Maka Rasulullah kata jangan bimbang Aisyah. Kata orang pada tu tak ada masa nak sekodeng orang tu. Tak ada masa nak perhati kat orang. Dia duk fikir diri dia lagu mana lepas kat dok dia dengan Tuhan. Terbelalak mata dia duk tengok ke langit. Dia tengok ke atas. Bila Tuhan nak buka mahkamah Allah Ta'ala? Bila kau nak buka mahkamah? Dia tunggu lagu tu selangor. Tak ada masa nak minta sebelum. Tak ada masa nak minta. Gerak kepala pun tak sel. Duduk lagu ni. Lama mana dia tunggu lagu tu? 3,000 tahun. Tunggu saja. Berat kata. Tak masuk neraka pada kena hak ni pun serah pening kepala dah. Bayar ke kita kalau duduk sejah, tak payah 3,000 tahun. Sejah duduk gini. Esok tak boleh gerak kepala, pakai duduk gini. Makan nasi pun pakai surat lagu ni. Kerah tekuk lagu ni, sejah baru. Ni 3,000 tahun duduk telenggok ni. Duduk tunggu bilanya nak buka mahkamah. Daga air tak sedap kecek dengan orang. Moga kita ni kakak minum air, makan nasi. Pas duduk lagu ni, selok tak tahu. Siapa nak putus tekuk. Bimbang lagi, menaling lagi. Orang manusia ni kalau dia bimbang tak cara makan nasi, minum air. Tapi daga tu ada. Ngadaga lagi, bimbang lagi, sudah hamba kakak sudah. Orang ajak mari ngaji fardu ain hamba tak pergi, sudah nak jawab lagu mana. Orang pakai telekung berlaku hamba tak pakai telekung. Ada lagi jenis tak pakai telekung. Sudah lah hamba aja. Nak jawab dia tak mikir diri dia sudah. Duduk lagu ni lama mana? 3,000 tahun duduk tengok gini saja. Kita kalau mikir benda lain goreng saja. Jadi hari ada saya tu duk goreng duk mikir. Mikir ni masalah ni. Yang mikir ni boleh jadi kita koyak tak tahu ni. Kita dak buat gapo dia pun kita tak tahu duk goreng. Saya tu jadi api dah. Duk mikir gapo dia. Nah. Boleh puasa ni nak makan gapo? Mikir dah no. Nampak baju raya tepoh kodok dah. Jadi hari habis dah saya. Jadi hari dah atas api. Maka manusia tunggu bila dibuka mahkamah Tuhan 3,000 tahun dia telangguk ni. Maka apabila duduk lagu tu 3,000 tahunnya Tuhan kata sudah kata. Mulalah manusia jadi tak tahan. Apabila lagu tu Tuhan pun rendah ke matahari. Tuhan buat satu matahari baru. Bukan matahari ni lah. Tuhan buat satu matahari baru. Matahari ni ajaib tak ajaib dia ikut orang. Orang ni kuat maksiat, matahari ni akan dekat. Rasa tu dekat. Matahari tu buat so ya. Tapi rasa Allah super dekat ya ngamba. Maka apabila dekat dengan matahari peluh. Peluh dah lah. Lah ni pun musim peluh dah ni. Peluh. Peluh ni masalahnya ya peluh. Ia dekat tubuh lagu tu. Peluh. Ada setengah orang tu naik pah ibu kaki, naik pah lutut, naik pah pinggir, naik pah dada. Ni peluh dia. Tekat duk tunggu peluh lagi. Dia tengok orang sebelah kering. Pelik sungguh. Hamba seorang peluh. Ni peluh. Ni. Peluh ni azab dah. Orang sebelah matahari kata jauh ngamba. Hamba dekat. Pelik sungguh. Peluh dah. Peluh. Ada orang lemah dengan peluh sendiri. Ni bergantung dengan amalan kita atas muka dunia. Ketika peluh apabila panas, masing-masing cari tempat menaung. Tempat menaung. Tempat teduh. Maka bolehlah masuk orang di bawah naungnya. Tak ada naung. Tak ada bayangnya kecuali satu bayang saja pada bumi mahsyar, iaitu bayangnya arash. Arah tu hok pikul malaikatnya lah ni 4 orang malaikat pikul arah. Pikul arah tu Maka apabila hari kiamat 8 orang pikul. Maka hok pikul lagu tu lah. Maka ada bayar lah. Ada bayar lah arah ni. Maka hok boleh masuk bawah bayangnya arah tak perlu lah. Boleh masuk bawah bayangnya. Hok ni bukan calai-calai orang. Berbilion manusia nak masuk. Pas nak lepas lagu mana kata. Maka hok boleh lepas beberapa golongan saja. Antaranya di dalam hadis sebut ada 7 golongan manusia yang boleh bernaung di bawah naungnya arash. Kadang-kadang kita baca hadis tu, Allah duduk bawah teduh arah ya, tak jadilah mana. Lama. Gapo dia? Sini boleh teduh, tak suhu lah mana teduh. Akhirat kita tahulah. Pentingnya teduh daripada arah, bayangnya daripada arah, kerana selain daripada hok bayangnya arah tu panah tak erti nak royak. Peluh tu kita takut bimbang, lemah seorang. Maka orang pakat nak pergi masuk di bawah bayangnya arah, 7 golongan saja boleh masuk. Pertama, siapa dia? Pemimpin yang adil. Kita jadi pemimpin, kita adil. Sama ada pemimpin tu sebagai suami ke,
Pemimpin sebagai siapa dia kau kita adil bagus molek, maka boleh berada di bawah naungan arah. Lepas tu siapa dia lagi hok bawah, dua orang saling berkasihan kerana Allah Ta'ala, berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Mari kita pergi tempat ngaji, berjumpa kerana Allah, benda-benda. Berpisah pula kerana Allah, dia mau pergi dululah, hamba gapo dia. Ketiganya orang yang hati dia berkait dengan masjid, tubik daripada masjid, malam ni nak mari pula masjid, ada dengar kuliah pula. Lepas pada isya pula, subuh ni pula, hati dia siasa duduk dengan masjid. Kepaknya seorang lelaki bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri dia tidak tahu. Sama-sama jatuh kontena pun, wis sedekah. Si sembunyi, siapa sembunyi, tangan kiri dia tak tahu. Hak kanan waktu bik, hak kiri tak tahu. Nak kata nyo susuk nyo sedekah dia. Siapa perikat lagu tu. Kelimanya, seorang lelaki yang diajak oleh perempuan untuk berzina, maka dia kata inni akhafullah, aku takut ke Tuhan. Perempuan tu pula comel, ada kedudukan, ada pangkat. Jangan bimbang. Kita tutup, skandal kita orang tak tahu. Ambo ada pitih, ambo ada gapo, jangan bimbang. Jadilah jadi sugar daddy. Jadi gapo dia apa semua ni. Tak boleh. Kenanya seorang lelaki ataupun perempuan yang menyebut nama Tuhan di waktu malam, maka mengalirlah air mata dia. Ni lebih kurang lah. Siapa dia lagi tinggal? Ni cukup dah. Lagi dia. Seorang pemuda, lelaki ataupun perempuan yang membesar dalam suasana agama, duduk dalam pondok daripada kecil pas besar, duduk dalam suasana masjid daripada kecil pas besar. Rumah hamba dekat dengan surau, anak hamba besar dalam surau ya. Anak-anak yang membesar di dalam suasana agama. Tu antara golongan manusia boleh bernaung di bawah naungan arasy. Hak lain minta maaf, tolong. Tak boleh bernaung di bawah naungan arasy, golongan tu saja. Maka apabila lagu tu mulalah Tuhan tunggu 3 tahun. Maka apabila lagu tu manusia mula jadi pening. Pening lah kata sudah lagu mana. Tak tahan dah menunggu ni. Dalam riwayat, dalam kitab-kitab sebut sampai 3,000 tahun tunggu. Maka apabila lagu tu tak tahan lagi carilah. Maka mari idea popok dia kata kita kena ngejah ni. Tak habis dok mai tunggu lagu ni pakai dok senyap. Bukan sebentar kita tunggu ni lo ni 3,000 tahun dah. Ambo rasa supaya gila dah ambo. Balik sana gila dah perasaan ambo. Ngah takut, ngah bimbang, ngah cemahnya tak tahu. Siapa makan minum, supaya nak putus dah agak tekok ni kata. Maka bicalah pak dia ginilah kita kena pergi jumpa nabi-nabi lah. Ambo syunya kita pergi jumpa Nabi Adam. Dia ni ayah pada kita semua. Mengaku dia Nabi Adam ayah dia. Kita kena pergi jumpa dengan dia supaya dia kecek dengan Tuhan buka mahkamah. Pakai cara-cara laki kita kalau hok jahat pakai masuk neraka lah. Hok pakai mudah tak sodok pajai lagu ni tak tahu alik-alik jatuh penanti satu penyeksa dia lagi tambah lagu. No, penanti ni tak hati saja. Jadi semua salah lagu ni penyeksa dah kata. Maka gilah cari Nabi Allah ada dalam riwayat kata 500 tahun pergi cari. Jumpa Nabi ada. Pergi jumpa Nabi ada tu gak berjerit di kaki Nabi ada, merayu ramah-ramah. Wahai ayuh hamba kata, tu hamba Nabi ada mu ni ya tu hewak direct tak melalui perantara ibu bapa. Mu ni lah bapa segala manusia. Tak sia ku anak cucu mulut tengok lagu ni kata. Ngejahlah dengan Tuhan buka mahkamah Tuhan. Buka mahkamah lah ni. Katanya Nabi Adam minta maaf. Nafsi. Hari ni masing-masing. Ambo tak boleh nak ngejah sebab ambo ada masalah juga. Bapa dulu Tuhan lari ambo makan pohon. Satu pohon, tiba-tiba ambo makan pohon tu. Maka ambo bimbang ambo nak mari ngejah bab masalah demo Tuhan tanya masalah ambo. Kokak lah pula ambo nak jawab. Ginilah nafsi masing-masing. Hari ni Tuhan nak marah sungguh ambo tak berani nak kecek langsung lah. Ambo sendiri pun tak berani. Diri ambo rasa tak lepas. Pergi cari nabi lain. Sudah Nabi tak cakap Melayu. Akhir sekali pergi cari juga Nabi lain.
Gi cari Nabi Allah Ibrahim, gi cari Nabi ni, gi cari Nabi Allah Musa, gi cari Nabi Allah Isa, gi cari Nabi Allah Nuh alaihi salam. Semua nabi-nabi ulul azmi. Dalam 25 orang tu ada 5 orang nabi hok bisa. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Gi cari semua nabi, maka nabi lain kata minta maaf hamba pun nafsi minta maaf. Tuhan nak marah sungguh hari ni, hamba tak boleh nak kecek. Akhir sekali jumpa dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tak jawab. Marilah orang kita mu Nabi Muhammad suka. Nabi Isa kata hamba tak boleh tolong sekalipun hamba ruhullah. Hamba ni tak ada mak, tak ada ayah, ada mak saja. Padahal ni benih mari mana? Hamba benih ni mari Tuhan direct. Ruhullah hamba ni. Seolah-olah hamba ni ruh Tuhan. Seolah nama dia Ruhullah, nama gelar Nabi Isa. Orang apa benar dah hamba pun tak boleh ngejah juga. Mugi cari Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad. Dengan nama Muhammad baru teringat nama Nabi Muhammad. Unggalah pergi cari. Setiap Nabi dia cari 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Sebab tak ada SMS masa tu. Nama ada atas GPS. Ya atas GPS duk mana dia mau jumpa Nabi ada atas GPS hamba boleh tuju lah. Tak ada. Pas cari jumpalah Nabi Muhammad, gilah puji Nabi Muhammad, gi merayu pada Nabi Muhammad, baca qasidah ya hanana ya hanana. Bertuahnya kami boleh Muhammad. Ya hanana ni tahniah lah. Asal kata tahniah. Hana ni tahniah. Tahniah ni ucapan hormat, ucapan beruntung. Kita duk nyasyid dah ni ya hanana. Beruntungnya hamba boleh Muhammad. Orang lain ni marah kita sebut lagu tu. Tapi pok dia ni hok marah kata ya hanana ni akhirat dia hok paling kuat sekali menyanyi ya hanana. Depan Nabi Allah tahniahnya utuhnya hamba boleh Nabi Muhammad. Orang nyanyi atas muka dunia marah, dia apabila ada keinginan, ada kepentingan Nabi Muhammad, nasib lalu pok dia. Nampak sangat tak ikhlas. Gilah jumpa Nabi nya puji anta habibullah, kamu kekasih Tuhan, macam-macamnya puji. Manusia ni apabila ada kepentingan dia selalu tukar 200-300 darjah. Nabi Muhammad ni tak kata apa dia orang hodok beci ke dia, orang duk marah, orang puji dia, tak duk sipel dalam hati. Maka apabila lagu tu Nabi Muhammad kata nak minta gapo ni. Dia kata wahai Nabi Allah mu ni tak ada lah. Habibullah kekasih Tuhan. Ngejah dengan Tuhan supaya buka mahkamah. Kerana hamba ni tak tahan dah, tak reti nak royak, tak tahu nak kecek, balik sana gila dah. Kalau kajian doktor dah ni ya test ni gila, atas pada gila sikit dah hamba ni. Tak reti nak kecek dah, perasaannya takut dengan kapal dia, tak reti nak kecek. Makan minum 3000 tahun tak tahu alik jatuh kata. Maka kata Nabi Muhammad kata analaha. Tak apa hamba ngejah. Tengok Nabi Muhammad ni. Nabi lain kata minta maaf masing-masing ya. Buat perangai sendiri lah. Mu sendiri. Aku sendiri pun tak lepas lah mana. Tak berani nak ngajah. Tapi Nabi Muhammad, orang tengok takut berlaku Nabi Muhammad natural biasa. No. Sebab tu kita sebut ketika selawat, kita sebut perkataan wasallim ni. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa maksud salam ini? Kita minta supaya Nabi Muhammad selamat dan tentera ketika hari orang kahluk berlaku, iaitu hari kiamat. Ya Allah ya Tuhanku, turunkan kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad dan salam sejahtera. Salam sejahtera ni Nabi jadi rasa selamat dan aman ketika orang kahluk kalah berlaku. Maka kita minta, maka Nabi Muhammad pun bergegas hingga pergi kepada arah sujud di aras. Bukan Tuhan duduk di aras nah. Kita ngaji kita ahli sunnah wal jemaah, Tuhan bukan duduk di aras. Bapa Nabi Muhammad bersujud di arah pada hari kiamat kerana tu satu-satunya kiblat untuk menghadap Tuhan. Tuhan ni tidak bertempat, Tuhan tidak depan, Tuhan tidak belakang, Tuhan tidak ke atas, Tuhan duduk di bawah. Bukan duduk lagu tu. Maka kita sembah Tuhan ni tak ada arah. Apabila tak ada arah ikut demo nak sembah kau ni. Dok, maka jadi kubal lagu tu. Maka atas muka dunia kiblat dia adalah Kaabah supaya nampak seragam belakang ni. Bukan Tuhan duduk dalam Kaabah tu supaya ketika semaya tu ada seragam mudah. Kalau tidak nak beri mai payah kawan tu duk mikir kau tu duk putar kau tu. Tu imam bahaya kau ni. Selok nak semaya lagu mana? Maka nak suruh seragam, okey kita buat Kaabah. Maka pada hari akhirat tepat Nabi munajat berdoanya di aras. Lah ni kiblat doa di atas langit, sebab tu kita doa ni. Kiblat doa bukan Tuhan duduk atas langit ni.
Masa semaya kiblat kita dia Kaabah. Masa berdoa kiblat kita di atas langit. Kerana di langit lah Tuhan ambil semua doa-doa kumpul atas langit berlaku. Dia panggil markah dia. Tempat wak naik doa, tempat wak naik amalan semua atas langit berlaku. Tempat tu lah malaikat cek kau gapo dia. Kalau kita fai semua dah atas. Maka kita pun tujulah doa tu di atas langit. Maka apabila hari kiamat tuju di arasy Tuhan. Maka Nabi Muhammad pun sujud di arah. Maka berdoalah gapo-gapo. Maka Tuhan tanya, wahai Muhammad, apa ni mu sujud pada orang tak sujud belakang, mu kabar-kabar sujud. Akak kepala. Nama ada gapo dia, wahai Muhammad, irfa' ra'sak. Dari hadis kata Allah Taala kata, wahai Muhammad, akak kepalamu wahai Muhammad. Wasal ta'ta, minta gapo dia aku akan beri. Wasfa' tu syafa', mu tolonglah siapa-siapa dia aku akan beri pertolongan. Nama Nabi Muhammad pun royak selalu. Ya Allah ya Tuhanku, makhluk ni tak tahu balik sana gila dah kata. Lah ni dia minta supaya dibuka mahkamah. Cara orang hok dosa neraka ke hok tu masuk syurga ke hok cara lah start mula cara. Maka apabila dengar lagu tu Allah Taala pun perintah selalu malaikat. Okey, buka mahkamah cara selalu. Malaikat siap hok bagi cocok mizan, cocok timbangan amal nak bawa. Kelegem pergi cocok ni nak timbang amalan tengah-tengah belakang buka dah mahkamah tengok Nabi Muhammad nah boleh tolong siapa perikat lagu tu ketika dia mati dah tu ni orang kata Nabi Muhammad mati dah tak ada faedah dah pergi minta tolong dengan dia masa dia hidup boleh juga minta tolong gapo-gapo ni dia mati tak boleh minta tolong dengan dia siapa dia royak pahala kiamat ni waktu mati kau waktu hidup. Semua waktu mati Nabi Muhammad ni masa hidup dia ada faedah, masa meninggal dia juga ada faedah. Maka apabila buka mahkamah tu gak telopong belakang orang tak mikir dah tunggu. Nombor pertama. Okey, kes yang pertama. Kok lanah. Nama Semek bin Street. Mari. Munggar dia. Nama tak pakai baju, tak pakai apa dia. Okey. Tutup aurat ke dak? Dak. Tak ada apa. Mula-mula dia tengok buku amalan. Buku amalan tengok. Timbang. Dosa saja kakak ni. Kok baik sekepinya. Tak ada lah mana. Tafadhal ila neraka. Tak reti nak kecek dia. Mula-mula buat mari buku dulu. Ada kata serah buku dulu. Mula-mula panggil serah buku. Buku amalan kita ni, kita hidup 50 tahun tu nak serah buku. Pergi muka. Ambil. Hak boleh ambil dengan tangan kanan bererti timbal lepas ni mudah. Insya-Allah akan itu. Nampak pop kanan. Iya. Tangan kanan sokor toga paling kat belakang. Mana mak ambo, mana cik ambo. Tangan kanan ambo. Tepik tak reti nak royak apa. Panggil pula seorang. Okey, ambil amalan. Tak tangan kiri sudah. Dalam Quran kata halaka anni sultaniyah. Allah habis dah kuasa ambo, matilah ambo kali ni. Tak dia timbal lagi, ambil tangan kiri sudah celaka dah ambo selok. Hak berat lagi ambil. Dia paling kat belakang, dia tebuk ni. Tangan ni dia cocok perut. Pop tembus. Ambil, kita tarik. Serup. Hak ni tak kecek apa dah. Pakai selok celaka lalu hak ni orang kafir saja. Ngau. Nak timbal pun sudah lah kata. Maka lepas pada tu timbal tengok amalan, tengok amalan. Maka macam-macam peristiwa ketika tengok amalan. Ada seorang tu amalan jahat saja. Jahat saja amalan jahat. Ada riwayat kata timbal buku, ada riwayat kata timbal amalan. Beza ni. Timbal buku lah. Buku amalan kita bentuk lagu ni. Buku ketayah. Ada bukan tinggal buku, timbal amalan. Amalan. Kalau amalan baik dia bentuk cahaya lagu tu. Bertimbal cahaya. Amalan jahat gelap saja. Maka apabila timbal tengoklah ada cerita seorang lelaki tengok amalan dia. Jahat saja. Kau baik pun jahat juga. Nampak semaya pun menunjuk-nunjuk juga. Jahat juga jadi sudah. Lepas tu apabila lagu tu senyap dia. Tak kecek apa dia dah. Memang tentu dah bukan nipu apa dia. Maka tu saya tanya, "Bapa ni kakak ni jahat saja ni.
saja nak suruh Tuhan nak ni. Bukan kata Tuhan tak tahu. Malaikat kata ni amalan dia. Katanya Allah Ta'ala tak ada dah amalan lain. Cuba teracik ke takut ada amalan dia hok baik-baik kau gapo dia hok tak ada ya. Ambo habis cek dah. Kertas kecil pun ambo timbal belaka. Hok sani pun ambo timbal. Semua jahat belaka. Hai, katanya Tuhan tak ada dah hok baik. Tak ada dah. Ginilah waktu BIC dia. Ada IC dia tak? Ada. Katanya malaikat. IC ada? Ada IC dia. Oh, waktu BIC dia. Dalam hadis tu kata satu kertas yang berlipat. Tak nampak tulisan kamu berlipat. Maka katanya Allah Ta'ala waktu bila IC dia, waktu bila. Letak IC dia. Letak alik sebelah baik. Bercongit. Hak ni jahat. Bergunung-gunung. Letak IC dia saja bercongit. Berat IC dia lagi. Orang tu hak mikir jahat saja tu kabar-kabar tengangur dia. Gapo dia ni? IC gapo dia pula? Cuik malaikat. IC gapo dia pula? Nampak pasport tak ada opsa sikit. IC. Nampak orang IC nak pasport pula, nak tebal pula, macam-macam nah. Nampak IC gapo tu? Katanya malaikat kata IC demo lah. Ada IC rupanya ambo. Lah. Hari tu ilah masa dak atas muka dunia yang makan di kucing. Namu IC ambo. Ambo tak ingat nak bawa IC. Namu ada IC. Kata malaikat orang Islam semua ada IC dia. Ada IC. Ambo baru tahu ada IC dia. Ambo nak tengok sekali IC ambo. Maka malaikat pun buka kertas kepingnya. Tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Katanya Tuhan, wahai manusia, tak ada benda yang lebih berat daripada namaku. Nama. Sebab tu akidah tu penting. Kita dah betul akidah, insya-Allah selamat. Hak masalah akidah pun lipat dah. Maka apabila betul akidah molek kita akan boleh IC. Ni IC ni IC kita ni. Bukan kata IC ni nama ke kata mati. Kalau cik mati tu kambuh sekali dengan IC tu. Kamu jangan tak kambuh sebab dia mau kata ada IC sana. IC tulisan Islam tu besar sikit dah. Tak semaya bel. Nama tak mari mengaji kabar-kabar no IC porah. Apa lagu tu? IC ni betul akidah kita akan boleh IC. Nama tu hak antara menyelamat. Macam-macam lah cerita ketika hari penghitungan lagu tu lah. Ada cerita baik, ada cerita suka, ada cerita sedih, ada cerita macam-macam. Cuma apabila hari kiamat ni kita jangan bergantung dengan amalan kita. Kadang-kadang kita rasa amalan kita bersih dah, ada riak lagi sembunyi di situ. Jadi gapo dia kita nak bergantung dengan gapo dia? Dah amalan tak boleh bergantung dah dengan amalan, bergantung dengan Allah. Setiap kali kita beramal jangan rasa kita yang baik, jangan rasa amalan kita yang boleh menyelamatkan kita. Biar kita rasa Allah yang boleh membantu kita. Kalau kita tak ada amalan ataupun amalan kita tidaklah bersih, tapi kalau Tuhan nak tolong kita, sebab tu jangan lupa Allah dalam semua keadaan. Kita jahat ke kita baik, jangan lupa Allah. Ingat tempat bergantung kita dapat orang benda yang boleh menyelamatkan kita saja, itu Allah. Amalan kita belum tentu. Banyak mana cerita dalam hari kiamat dia rasa amalan dia boleh membantu tapi tak boleh membantu. Sebab tu Tuhan suruh kita beramal, suruh kita mengaji, suruh kita tutup aurat, suruh kita taat pada suami, macam-macam. Buatlah benda tu, tetapi jangan bergantung dengan benda tu yang boleh menyelamatkan kita. Kita buat ikut perintah Tuhan. Maka apabila kita bergantung dengan Tuhan, bergantung dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan, buat apa Tuhan suruh. InsyaAllah dia Tuhan sayang kita, dia kita berharap ke dia tak akan buat kenak kita. Jangan bergantung dengan amalan, bergantung dengan Allah. Apabila nak suruh Tuhan sayang, buatlah apa yang Tuhan suruh, baru Tuhan sayang. Ni tiap-tiap hari buat hak Tuhan marah. Kabar-kabar apa nak bergantung dengan Tuhan. Menggatulah aku tengah marah kau. Moleklah aku sembah dalam api neraka. Jadi buat hak benda Tuhan suka. Sekalipun benda itu berlawan dengan nafsu kita. Lebih-lebih akhir zaman ni ujian tu banyak. Lelaki, perempuan, suami, isteri, ibu, ayah, anak. Semua itu ada ujian. Sebagai suami ada ujian, isteri ada ujian, tapi kena oklah kita. Sebelum temu dengan Tuhan, buat Allah Ta'ala turuh, tinggal apa Tuhan lagi. Mudah-mudahan Tuhan sayang kita. Apabila Tuhan sayang,
Tuhan masuk ke kita ke dalam rahmat dia. Maka rahmat Tuhan ni tak terampuk kasih saya Tuhan. Dijelma ke kasih saya itu dalam satu bentuk tempat yang begitu indah dipanggil syurga. Tuhan ni ya saya kita lagu mana dia tunjuk dia suka kita. Dia buat satu tempat yang paling indah. Maka dia masuk ke kita ke dalam syurga. Maka syurga itu gambaran kepada rahmat saya Tuhan. Tuhan nak marah kita, dia nak tunjuk lagu mana? Dia buat satu tempat penuh dengan api. Maka neraka itu gambaran marah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak masuk dalam kasih saya Tuhan, masuk dalam syurga, maka buat yang benda-benda yang menyebabkan Tuhan suka. Penat tu biasa, letih tu benda biasa, serabut benda biasa. Tiap-tiap hari dia goreng ikan kok kakak ni ya. Nama dia sedap ya, kelik suruh goreng ikan. Ambo ni petok supaya ikan dah. Tak apalah sabar daripada muda pak tua. Cik wong daripada muda start nikah lagi ngacik kata. Makan ikan singgah ni. Ikan goni lah berahi sungguh. Dok goreng dulu lagi. Penat beribu kali dah kita buat singgah ke dia pun. Maka boleh pahala jangan bimbang. Penatnya marilah biasa sebab kita manusia. Dia terima kasih kau. Awak 1000 kali dah awak singgah ke saya. Terima kasih lah. Tak royak pun. Kita duduk mana nak daripada muda. Tak royak dah. Kita nak terima kasih. Tak puji dah. Tak apa. Tuhan wi markah 100% dah. Kena ingat lagu tu. Ingat kalau kita nak dapat habuai daripada makhluk, kita akan kecewa. Kita masuk nak suruh tok laki puji, kau nyawak tak puji, nyetok gitu, nyetok bewok gitu. Baik ingat buat kerana Allah Ta'ala boleh pahala 100%. Dia puji, dia tak puji, hak tu ikut dia lah. Kita dapat pahala 100%. Tu hari ni kiamat ni tujuan fungsi kita beriman dengan hari kiamat, kita akan rasa tenang dalam taat. Kalau rasa malas sikit jadi naik semangat, tak apalah penat. Akhirat jadi mudah. Lagu tu tujuan fungsi dia. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Berapa kali lagi kami nak sebelum jumpa puasa ni? Sekali, 2 kali lagi. Dua kali. 29.31 hamba tak ada. Hamba pergi Johor. Ada lagi dia? Boleh puasa dok lah. Ada lagi sekali lagi. Kalau ada sekali lagi kita kecek bab puasa sebab nak masuk bab puasa ni. Jadi kita break dulu kitab sebentar. Benarkah surah tidak boleh diamalkan selalu? Benarkah surah jin tidak boleh diamalkan selalu? Ya gini, surah jin ini masuk dalam Al-Quran lah. Maka baca Al-Quran ni dituntut. Cuma antara kelebihan surah jin ni banyak. Antaranya adalah akan datang jin mendampingi kita. Baca surah jin akan menyebabkan jin akan hadir dan mendampingi kita. Ada ulama kata jangan selalu baca surah Al-Jin, kerana jin akan datang menghampiri kita. Tak percaya terama surah jin ni dalam masa 41 hari. Lepas Isya baca surah jin 41 hari. Tengoklah rumah kita akan ramai pengunjung-pengunjungnya. Tengah duk makan nasi bunyi ke. Makan nasi sore tu. Pesel rebah beleping. Jin tu kelebihan tu. Surah jin ni ya sebab surah jin dia kecek mengenai Nabi Muhammad dengan jin. Nabi Muhammad dakwah jin. Cerita kata-kata jin. Jin kata hamba pernah dengar Quran ni zaman dulu ni dengar pula. Ya cerita. Maka surah jin ni orang baca ayat ke berapa dah? Allah tak ingat dari mari. Ayat 1 sampai ayat 5 ke berapa dia. Hak lain jangan baca acak lah. Surah jin sempurna ni kalau baca acak-acak akan jin akan mari. Nak saing ngaji Islam boleh. Siapa dia nak saing ngaji Islam? Orang kuat agama hak pendamping dia akan mari jin Islam. Orang hak fasik maka hak marinya jin kafir. Tak payah saing ngaji ni. Jin Samsudin tak apa manusia. Ni jin sungguh orang selamat.
Tahu tak jin lagu mana rupa dia? Comel manusia lah. Nama jin ni tak comel. Dalam riwayat kata jin ni dia tak tinggi, lebih kurang 2 kaki setengah. 2 kaki setengah. Tinggi ni. Nama. Kulit dia warna kelabu macam kulit kubah lah kata. Pendek saja. Rambut dia seperti rambut kasar gitu. Katis dia pelik pada orang. Nama hak tempat pendek jadi panjang, hak panjang jadi pendek. Tu macam. Dia macam-macam rupa jin ni, rupa hak standard lah. Mulut dia ni kali rango sampai sini. Rango. Nama mata dia kita belah kat ni dia. Dia belah kat ni mata. Nama hak tu jin ni. Tapi kalau dia mari berupa dengan bentuk lain boleh. Tu jin. Cuma dia perlu tenaga lah. Dia perlu tenaga. Dia mari koksi-koksi tak boleh juga. Tu jin. Maka tak comel tak suruh awak ngegang. Sekalipun jin Islam. Orang zaman dulu pera jin Islam saing dengan manusia dan saing dengan jin. Tak jadi kafir. Saing. Tujuan dia gabah mudah. Dia merah lembu, merah kubah. Petai-petai jin dia pergi cara. Dipanggil atu raya ke apa dia jin dia mari cara. Masuk dalam kubur. Cara dalam kebun, ada orang nak mari curi, dia perasan dah. Jin dia mari royak, ada orang nak masuk dalam kebun, dia pergi. Katok atas kepala. Tahu mana jin. Orang zaman dulu kan, nak bayar gaji pekerja mahal. Maka dia pun bayarlah. Rokok sebatai saja setahun. Cucu rokok dah letak biar rumah. Habis rokok sebatai. Gisak. Okey, setahun sebatai rokok. Tu saja. Ataupun jamu telur sebutir setahun. Tahu? Mak, telur. Dia pun seduk makan. Tu cara orang zaman dulu. Tak usahlah saing dengan jin, tak ada pedoh juga. Saing dengan manusia lah. Ya jin ni alai lain, menakutkan kita. Kalau kita jenis kaki menakut, kalau saing dengan jin boleh jadi gila kita. Tengah-tengah dok beramal, dia pun jelek tubik ikut dinding. Tata. Selok kita lagu tu, nyawak kerja lagu tu ni. Jangan tak sedap saing lah. Apakah hukum seorang isteri yang suka memberi arahan kepada suami? Arahan ni bagi pihak suami sebab dia ketua keluarga. Timbalan ketua tak boleh beri arahan kepada ketua. Kepada anak-anak tak apa. Tapi kepada suami tak boleh. Hukum dia haram juga, dak adab ataupun hak sahaja. Kalau suami tu suka diarah. Arah sekali saja. Tak apa. Jadi kalau isteri arah, tak wajib suami taat. Tetapi kalau isteri dah sebab bukan hak dia, jadi dia buat kerja bukan kerja dia, maka tak wajib taat. Tapi kalau isteri arah, kalau isteri arah, suami tak wajib taat. Katanya bini dia, "Beb, pecak kain beb." Kamu tak sip pecak kain. Kain nyambung kamu pecak kain. Tak wajib taat. Tapi kalau isteri, suami kata, "Awak pecak kain." Wajib kena pecak kain. Kalau tak pecak kain, hukum dia berdosa di sisi Allah. Bahaya arah dia. Sebab apa? Sebab tugas dia tu. Kadang-kadang suami mengarah bukan tugas isteri. Awak pergi buat kuih. Masak bukan tugas isteri benar. Bukan tugas suami. Cuma suami kena sediakan makanan bagi isteri. Maka kalau dia arah, awak masuk. Maka wajib kena taat juga. Bukan tugas saya. Tapi saya kena ikut juga. Wajib kena ikut apabila dia arah. Tapi kalau dia tak arah, tak wajib buat. Bapa awak tak masuk hari ni. Habis tak suruh. Dia suruh baru wajib. Astagfirullahalazim. Memang betul lagu tu. Abangnya tak ingat lagi tak masuk. Tak masuk. Okey, tak masuk. Dosa ke tak isteri? Tak dosa sebab bukan kerja dia. Tapi apabila suami dia kata awak masuk, okey wajib dia kena masuk. Apabila suami menyuruh bukan tugas isteri, maka isteri berhak minta gaji. Hak ni saja. Bukan kerja saya ni be, tapi saya kena taat moga abang suruh. Tapi kerja standard nyorang kalau masuk ikan singgah ni kedai kopi ni sekali kalau masuk ni upah 10 ya be. Mau nak minta ngopah 10 ya. Boleh minta ngopah. Harus hukum dia isteri minta upah daripada kerja yang bukan bekerja dia, tapi suami suruh jadi wajib nak buat maka harus bagi dia minta gaji. Tapi kalau dia suruh benda hak tanggungjawab dia dah, maka tak boleh minta. Tak boleh minta.
Mana kalau suami isteri suruh gapo-gapo dia tak wajib. Bagi kerja tak wajib kerja. Bagi buat lah gapo-gapo tak wajib. Kalau penting wajib kena beri nafkah kepada isteri tu wajib. Dia nak kerja, dia tak si kerja terpulang kepada dia. Hak penting, abang nak kerja tak si kerja terpulang pada abang. Hak penting makan minum saya abang kena cara. Saya nak makan nasi tiap-tiap hari. Bukan pitih pitih tu bukan nafkah. Kita kena sebut faham. Nafkah ini 4 perkara dia. Makanan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tengok dalam peti penuh dah. Okey, makanan cukup dah abang. Minum penuh. Air gapo dia? Air saja melu berapa jenis. Melu Ovaltine, melu Gotu, melu Nescafe pula, Nescafe Cino, Nescafe macam-macam. Kopi pula macam-macam jenis. Kabar-kabar apabila balah dia ayat ke hakim tak wi nafkah. Tak wi nafkah. Dia faham nafkah tu duit. Kita ayat dah nafkah ni bukan duit. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Pakaian ada dah. Penuh mari dah. Pakaian layak. Bukan tiap kali pergi pasar minggu beli selah. Bukan kata tiap-tiap beli je ni. Oh, comelnya telekong ni. Beli pula. Rasa hari Selasa itu tak nampak telekong ni. Beli pula. Beli pula. Penuh dengan telekong. Tak pakar-pakar apa. Nampak masalah juga. Baju hok comel-comel pakai luar. Hok dalam rumah kain plekat saja sekat dada. Nampak pakai lagu tu daripada muda pak tua. Spray tubuh, spray gapo dia bau siapa nak sakit hidung-hidung. Nampak. Hok zaman dulu tak tukar dah. Jenis selera zaman dulu bau macam banyak apa dah. Allahu akbar. Takut tu. Duduk ngegas siapa bini lelaki nak klik rumah mikir. Ambon klik ngegas macam. Tak payah kat baca ayat kursi. Tidur letak batal atas muka takut ngeng. Ni rambut. Nampak porima dia tidur sebelah rima tengok Allah Rabbi jadi lagu tu. Bab masalah arah mengarah ni adalah suami kena arah isteri. Kalau isteri mengarah suami tak wajib suami tu taat. Kalau suami tak dengar dosa ke tak? Tak dosa. Awak pergi kerja, saya tak pergi kerja, tak dosa. Lepas tu dosa kalau dia tak beri nafkah tu dosa dia. Tu tugas dia. Kerja tak wajib. Ada orang tak syarat kerja. Ingat seorang suami tak wajib kerja. Hak penting dia boleh beri pitih kita, nafkah kepada kita. Demo tak si kerja, kau duk saja ikut demo lah. Nampak? Misalnya tak si kerja, tak dosa dia. Cuma dosa dia dosa tak diberi nafkah. Nampak? Tak wajib suami bekerja, cuma nafkah tu wajib beri. Kalau dia tak si kerja, tapi dia boleh beri nafkah, tak apa. Tapi kalau kerja tak boleh nafkah, masalah juga pedoh ke dia kerja. Nampak? Jadi tujuan kerja hanya untuk beri nafkah sahaja. Jadi suami kita duduk saja jangan bimbang. Dia duduk saja duduk main haji ke. Ikut abang lah, abang nak main haji saja-saja tak kerja ke. Hak penting tanya ambo nak makan nasi abang kena cadar. Lauk ambo kena wi, sambal ada kena ada. Sudu gerpu ambo kena ada. Kakak ambo pakaian dalam ambo apa dia barang gapo dia pempu ambo kena bercara belaka. Dah abang nak guna saya. Nah, hak ni jamin muda pak tua dak pakai hak tu lah. Putus dah ikat dengan getah. Supaya orang panggil ni. Tok laki kena beli ni, kena cara kok bini daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kerana bini dia guna bini dia. Air mandi junub dia kena bayar sebab dia guna bini dia. Lain masalah cerah. Apabila masalah cerah kita tak guna dah bini kita, kakak-kakak dia, pamper dia gapo tak payah beli dah. Kita tak guna dia. Dia sendiri dah beli. Tapi barang yang kita guna wajib kita kena beli. Cara dia daripada ujung rambut ujung kaki. Jangan makan minum saja. Nah, semua kena cara belaka. Nak jadi tok laki lagu tu dia. Bukan nasihat kena royak dia. Ambo bukan nasihat ada nasihat mungkin dia mau dengar atau si dengar. Ni kena royak dah ni. Kita tak makan 3 hari. Tengok ambo dulu gemuk jadi kuruh nikah dengan demo. Tak wi makan kat ambo. Namu ambo ni minat makan tak wi makan kat ambo. Kita nasihat sebab dia lalai. Tu kena nasihat tu. Kena royak sebab dia cuai. Ni bukan saat ni arah ni lain. Ni kalau dia cuai dari sudut nafkah dia, ni kena royak kata abang tak wi makan kat ambo tengok lapar dalam ambo. Kena royak ke dia lagu tu. Boleh bicara perbincangan kau dalam keluarga tak apa. Tapi kata putus di suami. Suami kata jangan dioyak hari ni tahun ni raya mana? Raya umur kampung ambo lah. Umur kita abang. Dok kampung ambo. Bo tanya. Kita dok rayu. Buka puasa, malah nanuk, malah bapa tak nanuk ini. Tahu abang kata nak raya umur abang ke?
Menanuk suruh mak abah lah main menanuk. Mula nak kecek jadi kuih ajar tu. Berdosa dah. Wajib ingat kita orang Tino ni lepas daripada mak ayah kita serah kepada isteri suami kita. Akad nikah dulu isteri kita. Kita menikahi suami kita. Ingat? Kita yang menikahi suami kita. Suami kita saya terima ya. Kau suami dia kita jawab gitu masa nikah. Saya terima ya. Hak Tino benar gelenya nak nikah dengan hojate. Hojate je terima ya. Sungguh hojate. Kau hojate nak nikah. Hojate dinikahi sebenarnya. Hojate kan dia sebut apa dia ketika mak ayah kita. Aku terima aku nikah ke apa nikah. Dan ayah hojate kata saya terima nikah dia. Dia jawab lagu tu dia lah. Hak Tino nak terkek sebenarnya. Nak hojate je terima lah saya terima nikah dia. Terima. Jadi hak menikah tu suami, yang dinikahi itu suami, yang menikahi itu suami isteri nah. Jadi wajib kena dengar kata-kata suami lagu tu. So kala saja. Dan dia kata apabila lagu tu asal kita wajib taat ibu bapa. Lepas pada kita menikah wajib taat seluruhnya kepada suami. Dan ibu bapa kena faham. Anak Tino kita apabila kita kepada seorang lelaki dia wajib kena taat seluruh jiwa raga dia kepada dia kerana itulah syurga neraka dia. Jangan paksa telefon anak Tino kita balik tahun ni. Jangan buat gitu. Kita punca balah suami isteri anak kita. Jangan royak gapo anak dia. Kalau anak jatuh kita ada hak. Ingat ni beza anak jatuh. Anak jatuh kita nikah dengan Tino. Telefon anak jatuh kita. Mak nak suruh gaya dengan mak ni. Wajib anak jatuh tu taat. Hingga klik pergi cari mak dia. Kena nikah, kena panggil bini dia pun mari ingat nikah. Tapi anak Tino jangan royak gapo-gapo. Nak balik pun tak apa, tak si balik pun tak apa. Tak deraka lah seorang anak perempuan apabila berkahwin tidak pernah balik hari raya, tak derhaka langsung pun. Tak pernah derhaka dia bagi. Kena faham, ni mak apa pula? Royak lah kok kahwin tu nyo. Hari ni mak suruh kelik lah tahun ni kata raya gini-gini. Dia gelisah dah. Sudah, mak suruh kelik. Cik Abel dia nak klik kapun dia sudah gelisah. Jadi dalam persimpangan dalam dilema. Di persimpangannya jadi lagu dah pula. Jadi pening dia. Jangan buat nyanyi kau anak Tino kita. Dia nikah dengan orang siru. Sebab tu ulama kata kita pegang anak Tino ni untuk orang jarang. Kita cara kita ngui dia akhlak semua untuk orang lain. Dia nikah jadi orang lain lah. Anak jatuh kita bawah tapak kaki. Sebab tu anak jatuh aling setara mana, nikah ramai setara mana, bawah tapak kaki ibu dia. Syurga neraka di bawah tapak kaki ibu. Wajib dia kena taat. Ibu dia kata mari raya ngamuk, wajib kena dia. Tu beza ni. Kalau ada nak Tino nyanyi, tak suruh goyah nak klik ni raya dengan kita. Ni tak suruh goyah, jangan ganggu pernikahan orang. Ni suruh arah gitulah. Ni mek sakit ni kau gapo dia apa suruh marilah kata. Kawan tu ada kerja kau gapo dia. Kalau kita atas anak saja, mana tok laki mu tak kelik deh. Nyo habis nyo bah belako. Jangan dok kecek. Kadang-kadang antara punca balah suami isteri masuk campur mertua ataupun ibu. Ibu lagu tu perangai dia. Ya ada lagi perangai tak jauh ibu ni lagu ni. Apabila dia pegang anak jatuh dia siapa umur 20, saya lah dia. Tiba-tiba ada perempuan lain mari ambil anak jatuh dia. Dia akan rasa tercabar. Ambo pegang dia 20 tahun, tiba-tiba ni baru ambil setahun. Anak jatuh ambo saya dia lebih daripada saya. Ibu ni apa perangai lagu tu. Dia akan buat benda-benda yang menunjukkan biar nampak anak jatuh dia lebih ke dia. Mak demai ni nak suruh tengok lagu mana anak jatuh dia. Bergegah tu anak jatuh dia. Mak demai ni mana? Bini demai pula. Sudah. Dia nak tengok mana. Ni bahasa mak ni jadi masalah juga. Saja jadi kau buat masalah. Benda tak sang mana ni nak uji. Anak dia setara mana dengan dia. Mak demai hak mana yang penting. Sudah. Kawan ni bini lagi depan. Sudah. Jangan lagu tu kita ni. Nak uji. Stay ada lagu tu. Saja ya orang Tino ni dia payah nak lepas anak jatuh. Anak jatuh ni. Ambo pegang 20 tahun dia saya hak ni. Baru kena setahun baru bini dia. Lebih ke dia. Ni cepat hati. Tu kita orang anak jatuh kalau ngamuk paling masalah. Mak kita ayah tak ada masalah. Mu nak kelik ikut mu. Mu tak kelik ikut mu. Nak mati tengok jalan ikut mu mengatik sendiri ya. Orang jatuh yang mudah kita ada perasaan mana. Mak ni sodah lalu. Sebab tu mak biasa balah dengan natu Tino. Jarang tok tua balah dengan natu Tino. Balah bahang ngacuk. Puk jarang orang jatuh balah tolong nah. Bagai-bagai lagu ni biasa hak Tino mak.
saja pergi rumah tengok ni sudah nah. Sebab tu moleknya jangan duduk dengan orang tua. Nikah jangan duduk dengan orang tua. Jadi masalah. Lagu tu lah nama. Orang jantan wajib taat kepada perempuan dan perempuan wajib taat kepada orang jantan. Sama adil dah dia. Adil lah. Isteri kena taat kepada suami 100%. Suami anak lelaki wajib kena taat kepada ibu dia. Sama-sama adil dah. Tu Islam buat molek dah. Lelaki wajib taat kepada perempuan, perempuan wajib taat kepada lelaki. Adil dah. Tak usah duk balah gigi kepala. Tak adil ambo semacam kena taat. Dia kena taat kepada orang tino juga mak dia. Jadi masalah. Pandai dah tu hai susu. Lagu tu. Kalau buat arah masuk tak apa. Bubuh sate dulu tu tak dosa. Nama kawan tu bubuh hayat dulu. Hangit beletung lah jawapannya nama. Waktu arah lagu tu tak apa. Nama kata tak boleh arah langsung kau. Ambo nak suruh ambil pakaian kau ambil baju tak apa. Cuma suami tu kalau suami tak buat tak dosa. Tu beza dia ni. Tapi kalau suami suruh wajib kena buat. Kalau tak buat dosa pula jadi. Jadi dosa. Asalnya akak baju tak dosa. Jemur baju tak dosa. Tapi suami kata pergi jemur baju. Wajib dia pergi jemur baju. Tak buat dosa dah pula. Dosa apa dia? Dosa tak dengar kata suami. Sebab tu pahala isteri ni tu kita kalau orang nikah 40 tahun 50 tahun kita respect. Dia boleh jadi bini dia 50 tahun dengar arahan tanpa gaji. Besok kakak ni boleh sabar duduk ngatuk lelaki 50 tahun taatnya dia ni tanpa gaji tanpa gapo penat tidur menetem ni agak lagu tu ya. Tak ada lah kerja tak pernah cuti 24 jam kerja dia. Pukul 2 lah. Pukul 3 lah. Tak ada cuti. Hari raya puasa pun raya puasa lah. Tetap kerja sebagai isteri 24 jam 50 tahun nikah. Tu biasa sungguh orang tino. Tu makam dia tinggi orang tino nikah. Orang tak nikah tak boleh nak buang orang nikah. Orang tak nikah nampak jauh yang masa tak nikah dah. Rajin mari ngaji tutup aurat kecek lemah lembut. Tak tahu lagi kita dah nikah. Hari tamu tepik dah. Mari tamu tepik dah. Wah tak dengar kata lah apa dia. Orang surat kau ni muncul mulut. Tak ada dah. Baru sehari saja uji sebagai isteri tak boleh lawan tu. Sebab tu hamba respect benar kalau orang nikah 10 tahun boleh jadi bini orang molek tak ada masalah. Bisa sungguh. Power Ranger sungguh. Anak lagi 10 goreng lagi jawab handset lagi gapo dia tu nama duk gapo dia saja duk main gora-gora duk masuk lagi kobeh habis dah sayur habis dekat dia nyelo dah tak tahu ke mana dah kacau nampak tapi nya buat juga orang tino ni pasal jenis nampak ranah nama suk lagi buka lagi ping jatuh anak pula wah jerit tak ada gapo dia terembah tak ada gapo pakuk pinje pegih hok ni pula akak ping kena poyok bergerak pula kata nama siapa-siapa rumah jadi juga tengok sayur ada dalam pinggir kemah. Tengok belakang rumah puyuk hangut nyoto huk. Nama puyuk angin nyoto huk kat belakang rumah. Tak siwi nampak kat tok lelaki nama. Celika juga jadi lagu tu lah. Kita isteri ni jadi isteri orang pahala paling tinggi tak ada lah. Martabat paling tinggi jadi isteri. Tak ada dah martabat paling tinggi nak jadi orang jihad tak boleh, mujahid tak boleh, orang tina tak boleh. Ya jihad dia dalam rumah dia. Tak usah nak cari makam paling tinggi kecuali makam seorang isteri. Sayyidina Fatimah ni bini orang. Ada kata hamba nak jadi Rabi'atul Adawiyah, tak nikah tak gapo, tak tinggi makam tu, duk sorang belum tentu lagi. Jadi Sayyidina Fatimah bini orang. Lagu mana dia layan Sayyidina Ali? Ada balah jaga-jaga ni, ada tak boleh lagi tu. Tapi pok dia ni ahli syurga. Jiwa raga dia seguh kepada Sayyidina Ali. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi ke? Boleh. Sambung saja. Sebab Abi Aismaya ni tidak syarat mualak, tidak disyaratkan berturut-turut. Jadi kita dia basuh muka kabar-kabar air tak ada. Naik motor mari masjid ni sambung tangan pula. Air tak ada pula. Pergi naik motor pergi masjid Terai ni pula sambung basuh kepala. Basuh kepala dia habis dulu. Naik press motor sampai Masjid Muhammadi basuh kaki. Boleh tak ada masalah apa hukum dia sah, tidak syarat mualak. Sekalipun kita kering dah, air sini kering dah tak apa, tak ada masalah mualak. Cuma jangan masuk ekor jaya.
Kalau tidak tak jadi ambil semaya, jawapannya pergi jadi muka lain. Tak semaya bel sekali nama. Pergi cari tempat ambil air semaya. Tak syarat malam. Wallahu a'lam. 24 25 ada. Ha? Kita baru tak ada 2,500. Tak ada lah. 30 tu hari ke apa dia? 31 2. Ha 30 1 2. Gitulah lebih kurang. Hamba tak ada tu lah. Hamba tak ada. Jadi minggu depan sekali lagi dah. Lah tu. Kita kecek bab puasa dah ni. Minggu depan kita kecek bab puasa, persiapan untuk menghadapi puasa supaya puasa kita tu betul dengan keinginan Allah dan dapat pahala di sisi Allah. Nah, jangan buat ibadat dengan jahil, dengan tak betul nyanyo kita. Jadi yang tutuplah kuliah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.